Nabi Nuh ada anak. Selepas dia berdakwah lebih kurang 900 tahun, akhirnya Nabi Nuh pun angkat tangan berdoa kepada Allah, ya Allah, hancurkan semua yang ada dan jangan tinggalkan satu rumah pun daripada ia dihancurkan. Nabi Nuh berdoa bukan setelah berdakwah 39 tahun, bukan setelah menjadi AJK ataupun pengerusi biro dakwah 32 tahun. Nabi Nuh berdoa, Rabbi la tazar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Satu rumah pun jangan tinggal, hancurkan semua. Berapa tahun tuan-tuan nak keluar doa tu? 900 tahun. Allah Ta'ala pun ilham kepada Nabi Nuh pergi buat kapal. Tapi kapal tu jangan buat tepi pantai, jangan buat dekat laut. Kapal tu buat di tengah-tengah kawasan padang, di atas sebuah bukit yang tinggi, kawasan yang agak tinggi. Dia pun buat apa semua selesai. Kemudian turun hujan, keluar air yang banyak daripada perut bumi. Semua orang Islam ketika tu naik kapal. Apa Allah cerita dalam Quran? Nabi Nuh dia ada anak. Apabila Nabi Nuh alaihi salam dah naik kapal, orang Islam semua naik kapal, binatang-binatang dibawa naik ke kapal sepasang, sepasang. Air keluar dengan begitu laju, turun dengan selebat-lebatnya daripada langit. Waktu itulah kita boleh tengok Allah Ta'ala mengilhamkan kepada Nuh, wahai Nuh, bila mana kapal satgi nak bergerak, baca Bismillahimajreha wa mursaha. Bismillahimajreha wa mursaha. Kapal bergerak, air makin naik. Nabi Nuh nampak anaknya yang bernama Yama ataupun Kan'an lalu. Ketika itu Nabi Nuh sudah pun naik di dalam kapal. Maka kata Nabi Nuh alaihi salam kepada anaknya, tengok ni, seorang ayah, kalau anak kita tak dengar cakap, anak kita memang kita usaha dah ustaz, 20 tahun dah ustaz nasihat kat dia, sampai hari ni duk kena dadah lagi ustaz. Belas tahun dah nasihat ustaz, belas tahun, sampai hari ni tak tutup aurat, tak solat. Sabar ayah, sabar. Kerana tugas ayah ialah menyampaikan arahan Allah, mengajarkan kepada anaknya tuntutan yang diajarkan oleh Allah Azza wa Jal. Kemudian anak dia ni ikut ke tak ikut ke, yang tu anak dia punya pasal. Kita sampai dah, kita tegur dah, kita ajak dah, kita bawa dia pergi ngaji, dia tak mau juga. Yang tu dia dengan Allah. Siapa ayah yang menanggung beban berdakwah kepada anak sehinggalah nafas anak yang terakhir dalam keadaan yang syirik, yang keadaan yang tidak Islam? Nabi Nuh alaihissalam. Bila Nabi Nuh panggil anak dia, ya bunayya rukam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Ya bunay, abang long. Ayah panggil. Bunay ni panggilan manja. Semua Nabi kalau nak panggil anak dia, dia panggil dengan panggilan yang paling lembut. Nabi Nuh panggil anak dia, Nabi kata, abang long, main nak irkam ma'ana, percayalah bahawasanya semua akan ditenggelamkan. Wala takum ma'al kafirin, jangan bersama dengan orang-orang yang kafir, tidak percayakan Allah, tak percaya azab Allah. Apa anak dia jawab? Tengok surah Hud ayat 43. Qal, anak dia kata, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Anak dia kata, ayah, hari ni abang nak lari nak bukit yang paling tinggi. Bukit itu tidak akan menenggelamkan saya dan akan menyelamatkan saya. Anak dia tak mau ikut. Maka ayah dia sempat jawab, Nabi Nuh sempat jawab, qala la 'asimal yawma min amrillahi illa man rahim. Nabi Nuh kata, wahai Alung, abang, hari ini tidak akan ada sesiapa pun yang akan selamat daripada bala Allah ni. Maksudnya semua akan tenggelam. Illa marrahim, kecuali mereka yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian air pun menenggelamkan kawasan tinggi dan bukit yang meletakkan kapal tadi, dan kapal pun mula bergerak. Nabi Nuh dan semua umat Islam melihat ombak yang terjadi ketika itu adalah ombak-ombak yang tinggi,
kal jibal, seperti mana gunung ganang dan bukit. Ombak tuan, ombak tu mai daripada ayak bah ya, bukan kata ayak mesti masuk laut. Ayak yang bah tadi jadi ombak yang tinggi, maka tenggelamlah anak Nabi Nuh alaihi salam di dalam ombak yang setinggi gunung itu. Habis. Setelah anak Nabi Nuh alaihi salam tenggelam tuan-tuan, ada tak sifat ayah? Ni perasaan Nabi Nuh yang tu anak dia. Ada tak apa-apa perasaan ataupun dia tinggal, dia kata tu dia lah pada muka pi. Tenggelam pi dah, tak mau dengar langsung. Ta'ala rakam bawah sekali. Tuan-tuan tengok surah yang sama ayat 45. Nabi Nuh kata apa? Ni nak kata ayah ni. Ayah, darah daging dia. Wa nada Nuhur rabbahu faqala rabbi inna bani min ahli. Nabi Nuh kata, ya Allah, inna bani min ahli, anak aku tu keluarga aku. Ayah tuan-tuan, dia Rasul, manusia yang paling kaya dengan kasih sayang ketika itu adalah Nabi Nuh alaihissalam. Takkan dibiar macam tu je, ya Allah, anakku juga tenggelam bersama-sama dengan mereka. Ya Allah, ampunkanlah dia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi Nuh alaihissalam. Allah Taala kata, wahai Nuh, innahu laisa min ahli, itu bukan ahli keluarga kamu. Innahu amalun ghairu salih, sesungguhnya anak kamu telah melakukan sesuatu yang tidak bagus, iaitulah tidak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ni kata para ulama tafsir, bukanlah Allah SWT memerintahkan kepada kita sekiranya anak kita murtad, kita terus memutuskan hubungan dengan dia, tidak. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengajar semua rasul bahwasanya hubungan di antara ayah dan anak kekal. Hanya saja seorang ayah yang beriman ataupun anak yang beriman dan ayah dia tak beriman, si anak tadi tak boleh berdoa selepas anak dia mati ataupun selepas ayah dia mati. Dia tak boleh berdoa, ya Allah ampunkanlah ayahku. Yang si ayah tak boleh berdoa, ya Allah ampunkanlah anakku. Doa tu